Pada hari ini, saya akan kongsikan satu aplikasi yang saya gunakan untuk detect semua saya punya perbelanjaan dan penggunaan minyak untuk kereta-kereta saya dan motor saya. Nak tahu? Jom kita saksikan. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini saya akan kongsikan iaitu aplikasi yang saya gunakan untuk tracking semua saya punya perbelanjaan, saya punya penggunaan minyak sepanjang saya setahun ni lah. Dan dia sepatutnya dah lama, tapi yang data lama tu saya dah delete. Tapi untuk yang data yang baru ni, saya rakamkan dari tahun inilah. So saya tahu penggunaan minyak saya, apa yang saya servis sepanjang setahun ni, dan semualah yang kita boleh tahu dari kereta tersebut. Okay, so kenapa kita kena tracking untuk semua ni? So first, kita nak tahu berapa banyak kita dah habiskan duit dekat kereta kita. So contohnya, kita nak tahu berapa minyak yang digunakan. Contohnya daripada JB ke KL, contohlah. Okay, ataupun kita nak tahu seminggu kita berapa banyak kita guna. So, dan juga contoh kita nak tahu berapa lama dah kita dah guna tayar yang kita gunakan dan berapa lama kita dah gunakan bateri. So, kita juga boleh tambah beberapa features lah. Dan anda juga boleh gunakan apps ni secara percuma, tetapi boleh juga gunakannya kalau rasa nak beli, boleh beli. Dia ada buy tahunan lah. Dia ada bayaran buy tahunan. Okay, so jom kita tengok dekat Play Store. Alright, so kita buka dulu kat Play Store dan buka Eka. Yang mana Eka ni adalah apps yang saya gunakan. So dia namakan apps ni Eka, tapi pada iPhone ataupun iOS lah, dia gunakan dia punya apps tu namanya Fuely. So sebenarnya dia memang berasal daripada laman web pada tahun dalam 2010 macam tu. Dia berasaskan daripada laman web yang mana kita boleh masuk ke dalam laman web dan kita tracking lah. Dan semua pun kita boleh save dekat dalam laman web tersebut. Tapi agak susah lah. Pada masa tersebut itulah cara paling tersenang. Tapi untuk zaman yang baru-baru ni, diorang terpaksa juga buat apps untuk tarik pengguna untuk pakai apps ni. So seperti anda tahu, apa saja yang free semestinya lah ada ads dekat situ, ataupun dia gunakan data kita untuk jual pada user yang lain ataupun orang yang nak belilah kita punya data. Tapi pada saya data tu tak penting pun, sebab dia just tracking je berapa banyak kita guna. Alright, so kita pergi dekat Play Store kalau dekat Android, ataupun App Store kalau dekat iPhone. So boleh cari Fuely. Kalau kat Android kita panggil Eka. Tapi pada gambar tersebut kita boleh nampak dia tulis Fuely. Okay, so kita install and then kita open. Kita dah open, lepas tu boleh masukkan lah. So dekat sini adalah interface pertama dia. So boleh nampak ada add. So dia masukkan add tu untuk tanggung dia punya apps punya development lah. So kat sini kita boleh tukar beberapa kereta. Contohnya kita nak masukkan, contoh saya masukkan Saga FLX, Satria 1.3 SE saya, dan Innova 2.0G saya, dan termasuk juga Yamaha FZ saya. So kalau kita tengok dekat yang paling jimat dululah, iaitu motor. So motor saya ni saya dah pakai daripada 2010, tapi saya hanya tracking rekod minyak sahaja. Saya tak tracking tayar. In fact saya tak tracking pun semua benda. Tapi features tu ada, cuma saya asyik terlupa nak guna. So kalau sesiapa yang dah gunakan ni, dan contoh macam ada satu kereta je, so tak ada masalah pun kot nak tracking semua benda. So untuk kita tengok yang paling jimat dulu. So kat sini adalah untuk fill up record, yang mana fill up record ni kita masukkan odometer pada kita first time isi. Kalau contoh awak first time isi, awak masukkan kat situ odometer yang awak masukkan. So tapi pada record nanti dia tak keluar lagi lah data yang sepatutnya. Setiap kali kalau boleh isi full, sebab kita nak data tu sentiasa konsisten lah. Tapi kalau tak dapat isi full pun, nanti dia ada tick dekat situ, iaitu dekat sini, iaitu dia tulis partial fill up. So kalau ada tertinggal fill up, boleh letak kat situ miss fill up. Contohnya lupa nak masukkan, so kita boleh letak kat dalam tu miss fill up. Nanti ada gap lah kat situ, dia punya fill up tu ada gap. Okay, so kita juga kena masukkan harga. So dekat sini kebaikannya kita tahu harga tu naik turun. Ya, kita memang boleh buka dekat dalam laman web, kita boleh cari harga minyak dekat Malaysia. Tapi
Kalau sendiri boleh record, kenapa nak buka kat laman web kan? So kita juga kena masukkan volume, dan automatic dia akan keluar total cost berapa, sebab dia dah tahu harga dan dia tahu volume lah. Lepas tu date semua dia dah secara automatic. Untuk nak masukkan foto, contoh nak masukkan foto gambar odometer tu lah, ini adalah secara pro. So tengok ada premium lah, so kena bayar untuk secara tahunan, dan PDF pun kena masukkan secara tahunan. Yang bawah-bawah ni tak penting, tapi kalau nak masukkan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so untuk tab seterusnya kita panggil service record, yang mana dekat sini kita boleh tahulah berapa apa yang kita boleh masukkan, iaitu service record tu contohnya subtype dia apa. Lepas tu contohnya aircon kan, nampak kat situ aircon, kita tukar air filter bila, kita tukar bateri bila, belting. Maksudnya kita boleh masukkan semua benda dekat dalam ni dan kita tahu. So instead of semua tulis dalam buku, dan kalau buku tu hilang, terus hilanglah semua benda. Tapi kalau kat dalam ni kita record, kita tahu sendiri betapa bagusnya kita jaga kereta kita lah. So kita pangkah dan tengok ke expenses record. Contohnya kita expand ni, kita tengok kat subtype dia, nak masuk kereta, nak bayar saman, bayar insurans, bayar parking, semua boleh masuk dalam ni. Ini kalau yang betul-betul hardcore punya lah, dia memang nak gunakan apps ni sepenuhnya, dan mungkin dah ambil apa namanya, premium lah, yang bayar yang premium punya. Tapi saya hanya gunakan fill up record secara personal lah. So kalau nak tengok trip record, contohnya trip record, contoh saya cakap tadi, untuk bisnes ke, daripada Johor ke KL kan, so boleh, purpose ni boleh tulis. Lepas tu kereta apa yang kita naik tu, semua boleh tulis kat dalam ni. Dan kita juga boleh tambah note. Dan seterusnya adalah accident record. Contohnya anda undur, terlanggar dekat belakang dan anda nak record kan. Tapi kalau accident yang berat-berat pun nak tulis, tak ada masalah, tulis je kat dalam tu. Purchase record. Purchase record ni waktu kita beli kereta tu lah, berapa ringgit, odometernya berapa. So yang seterusnya adalah show record. So kita jual kereta ni, jual motor ni lah dalam hal ni. So kereta lah anda buat. So vehicle, contoh anda nak tambah vehicle. Macam saya dah ada banyak, ada 5 kan. Tekan je vehicle tu, tambahlah semua benda tu. Jawab je soalan yang dia bagi tu. Lepas tu browse record. Kat sini adalah semua record-record yang saya dah keluarkan untuk setiap kenderaan. So ada statistik, ada chart, ada vehicle detail, ada reminder. So reminder ni untuk ingatkan kita bila nak tukar. Contohnya nak set bateri tukar setiap 3 tahun, boleh. Walaupun bateri tu sihat tapi rasa nak tukar, boleh. Tekan je kat dalam ni. So bila dia dah bunyi, tukarlah, tak ada masalah. Lepas tu pergi kat vehicle parts, boleh. So vehicle parts ni yang kita dah pernah tukar. Tadi kan kita ada apa tadi? Kita kan dah ada service record, kita dah masukkan expense record, dan nanti dia akan keluar dekat vehicle parts ni lah. So contoh kalau nak tambah, boleh kat situ new vehicle part, kita tambah part-partnya. Alright, so seterusnya adalah prediction dan sync now. Sync now tu just sync lah, sebab contohnya internet slow ke, pada waktu tu dia tak sync secara automatic. So yang kita kena buat adalah kita kena synckan dia sendiri. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk betapa kita punya record sepanjang tahun ni lah. Okay, so kita buka dekat Yamaha FZ. Okay, untuk kita track record ni, dia ambil secara average tau sebenarnya. Bukannya pada waktu tu ni, sebabnya tak tepat sangat pun. Contohnya daripada sini sampai sini, tapi kita ubah tempat isi minyak. Sebab tempat isi minyak pun ada perbezaan beberapa mililiter lah, sikit je. Tapi memberi kesan juga. Jadi apa yang kita boleh buat hanyalah record. Tapi apa yang kita boleh percaya hanyalah dia punya average. So average ni berapa? So kalau kita tengok kat sini 36, 34, 35, 36. Okay, so dekat situ kita nampak dia tak adalah kuat sangat pun. So nampak saya tulis miss fill up sebab saya lupa nak isi kat dalam ni lah datanya. So kita tengok kat statistiknya, dia keluar kat situ berapa kilometer per liter ke, dekat bawah sikit. Okay, dekat sini dia keluar 35.712 km per liter. So maksudnya dalam gunakan 1 liter boleh pergi sejauh 35 km untuk motor saya. So mungkin satu tangki boleh sampai dekat KL. Sebab hari tu pun boleh sampai, tak ada masalah. And then kita pergi ke kita tengoklah step satu kat sini. Dia ada total running cost dah RM92 dah saya guna untuk tahun ni, untuk motor saja. Lepas tu running cost per day, dia secara average lah. Walaupun kita tak gunakan motor tu hari-hari, tapi dia juga kirakan secara per day. Sebab kebanyakan orang memang akan gunakan kenderaan masing-masing per day, setiap hari digunakan. Alright, so ada juga average MYR per liter, maksudnya RM1.67
per liter kita buat. So dia punya harganya kat situ, harga isi minyak lah. Lepas tu adalah semua data-data kat situ. So kita nak tengok chart, chart pun boleh. Nampak dia keluar semua benda kita boleh. So contoh macam tap on each chart to go full screen. Kita boleh nampak lah dia punya full screen. Alright. And then kalau kita keluar balik, dia jadi tegak balik lah. Alright. So kita search. Boleh nak search pun boleh. Kalau nak tengok time odometer pun macam mana, betapa cepatnya dia naik kan, pun boleh kat sini. Alright. So sebab kebanyakan saya punya penonton adalah pemandu kereta dan saya memandu Proton Saga FLX, dan ramai juga penonton kita kat sini adalah Proton Saga FLX punya user. So kita tengok berapa yang saya dah guna. So dekat sini kita nampak di average ni memang 12 macam tu. 12, 10, 9 tu kebanyakannya saya terlampau banyak saya idle lah, tunggu dapat makanan ke dekat dalam kereta sebab nak pasang aircon kan. Tapi kereta tak gerak. So kilometer tak gerak tapi minyak turun. Dekat situ keburukan idle lah. And then kalau kita scroll lagi ke bawah, ini untuk tahun ni saja saya start daripada Mei 2020 dan hari tu PKP dan akhirnya kita pun 2 kali je isi. So seterusnya bulan Mei, lepas tu Mei, lepas tu pergi Jun, lepas tu Julai macam tu. So sebulan berapa kali je isi. Tapi bila dah waktu ni selagi kerap lah kita isi. Mungkin 3 bulan dalam masa sebulan kita isi 3 ataupun 4 kali. Okay, so dan kita tengok statistik dia, saya dah spend sebanyak RM1,000 80 hanya untuk kereta saja, untuk minyak saja. Ini sebabnya saya tak record. Contohnya saya tukar tayar hari tu, dan saya nak alignment semua, saya tak masukkan. Saya punya servis minyak hitam pun saya tak masukkan. So dekat situ kalau kita keluarkan kat sini, mungkin banyak lah kita nampak banyak kita habiskan duit kat kereta. Dan mungkin kalau anda daripada sini, kalau anda pergi dekat Fuely punya website, mungkin anda boleh fikirkan kalau anda belum memiliki kereta dan anda mungkin nak fikir pergi ke tempat kerja sahaja, dan kalau setakat nak balik kampung naik bas, anda boleh fikirkan untuk mungkin tak payah beli pun kereta, sebab yalah tak ada keperluan dan kosnya lebih tinggi. Sebabnya kita nak kena jaga kereta tu, nak kena isi minyak kereta tu lagi, dan bayar insurans lagi, macam-macam lah. Tak termasuk kalau kena saman parking, saman laju, AES, memang teruk lah senang kata. Alright, so mungkin kalau perjalanan anda pergi tempat kerja taklah jauh sangat, boleh difikirkan untuk tak terus tak payah beli kereta, ataupun just beli kereta murah supaya dia punya running cost pun lebih kurang tak banyak sangat beza. So kalau nak beli kereta second hand, mungkin boleh beli kereta yang amat murah ataupun yang jauh lebih murah daripada harga baru lah. Boleh difikirkan lah kereta-kereta apa. Alright, so kita tengok kat chart dia, nampak dia punya chart tu dia tak konsisten sangat. Tapi kalau anda dah rakam lama kan, nanti nampak dia punya flow dia tu lah. Okay. So kilometer per liter dia saya agak tak konsisten, sebabnya saya pun tak tahu. Sebab daripada beli memang kejap 17, kejap 15, kejap 13, kejap 9 daripada beli. Memang entahlah, saya pun tak tahu kenapa. And then kita pergi ke odometer semualah. So odometer kita akan nampak berapa cepat dia naik. Tapi bila kita dah ada kereta lain, odometer tu akan menurun sikit. Contohlah macam tu. Alright. So okay, daripada sini anda boleh tahu kepentingan kita record kita punya pendapatan, kita punya perbelanjaan pada kereta kita ataupun pada kenderaan-kenderaan yang kita ada. Contohnya saya ada 1, 2, 3, 4 kenderaan yang mana saya perlu rekodkan, sebabnya saya perlu tahu ke mana perginya duit-duit saya dan berapa banyak saya habis dalam masa sebulan just untuk saya punya kenderaan. Dan mungkin pada masa hadapan saya boleh optimiskan, mungkin boleh kurangkan satu kereta ataupun mungkin dikurangkan penggunaan salah satu kereta dan lebihkan penggunaan kereta yang lebih jimat. Alright, okay, sampai situ saja. Kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah tanyakan dekat bawah. Dan kalau ada suggestion ke ataupun ada video yang nak sarankan untuk saya buat, bolehlah tulis dekat bawah. Alright, itu saja. Boleh tekan like, dan kalau suka apa yang saya buat ni, tekanlah subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.